Padan muka, mulut celupar tiada injam. Itu kata-kata netizen kepada Sanusi. Saya ulang sekali lagi, apa pendapat netizen terhadap Sanusi? Mereka kata, padan muka, mulut celupar tiada injam. Itu komen netizen kepada Sanusi. Apa pula komen anda tentang isu dakwaan penghinaan Sanusi terhadap Sultan Selangor dan mempertikaikan kebijaksanaan Sultan yang di-Pertuan Agong dalam penubuhan kerajaan perpaduan? Masyarakat berbelah bahagi pandangan mereka berikutan. Tindakan polis menahan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, yang didakwa ditangkap pada awal pagi. Namun, polis telah pun memberikan penjelasan mengapa Sanusi ditangkap awal pagi. Ianya kerana Sanusi sukar dihubungi. Ditelefon dah banyak kali, tapi direjek. Itu sebabnya mereka cari Sanusi sehingga dapat. Pihak PDRM mencari Sanusi sehingga dapat. Kerana tak boleh dihubungi. Dan menurut PDRM, Ketua Polis Negara, mereka menahan Sanusi kerana mereka risau Sanusi tak akan hadir dalam pendakwaan di Mahkamah Session pada waktu itu. Selain itu, memandangkan kerisauan bahawa Sanusi tak tahu tentang perkara itu dan mereka pun mencari, akhirnya dijumpai di Mont Kiara. Nah, rupa-rupanya polis itu perlu diberikan kredit, bukannya dicerca. Mereka perlu diberikan kredit, perlu diberikan pujian kerana sanggup kerja overtime. Anda faham? Awal-awal pagi mencari orang yang tak boleh dihubungi. Kalaulah anda lah kan, kamu telefon orang itu dan anda di-reject, apa perasaan kamu? Ini kan pula soal negara. Sedangkan kalau tukang tarik kereta, telefon-telefon, mencari kereta tersebut, bank cari kereta itu yang tak dibayar berbulan-bulan, kalau tak disambut telefon itu, mereka akan cari. Dan tukang tarik kereta akan cari sampailah anda di rumah anda. Begitulah. Ini kan pula soal melibatkan cercaan terhadap Sultan, Raja Selangor dan Sultan yang di-Pertuan Agong. Bukankah perkara itu lebih besar daripada kes tarik kereta? Anda fikirkan sendiri. Namun majoriti netizen berpandangan padan muka dia. Kata mereka ekoran keceluparan mulut ketua pengarah pilihan raya PAS itu. Mereka menulis padan muka dia. Kata salah seorang daripada mereka, celupar sangat mulut tak ada injab, kata mereka, dipetik daripada Harapan Daily. Namun begitu, sebagaimana dijangka, PAS menggerakkan penyokong mereka untuk memberikan sokongan moral kepada Sanusi. PAS juga mendakwa Sanusi tidak bersalah kerana dia tidak menghina Sultan Selangor. Tapi Anwar Ibrahim telah bertanya, kalau Sanusi tak bersalah, kenapa dia menghadap Sultan Selangor minta ampun? Dan bukan menghadap, kenapa Sanusi menulis surat terhadap Sultan Selangor minta ampun? Begitu juga dengan pesuruh pejaya PAS Selangor telah menghadap Sultan Selangor untuk memohon maaf. Jadi kalau tak bersalah, kenapa menghadap dan mohon maaf? Kata Anwar Ibrahim lagi. Apa pendapat kamu semua? Takkanlah nak salahkan pula Sultan Selangor sekali lagi. Walhal Sultan Selangor dah kata, ini bukan penyelesaiannya. Kes belum selesai, kata Sultan Selangor. Namun video yang disebarkan jelas, Sanusi memang menghina Sultan Selangor dengan mempertikaikan susur galur baginda dan mendakwa hanya Sultan Kedah sahaja yang jelas susur galurnya. Polis pula telah menggerakkan aset-aset mereka ke Mahkamah Selayang, tempat di mana Sanusi akan didakwa pagi tadi. Polis telah menahan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, jam 3 pagi tadi di hotel penginapannya bagi membolehkan beliau didakwa pagi tadi. Menurut Setiausaha Akhbar Sanusi, Hilmi Khalid, Sanusi telah dibawa keluar oleh polis dari bilik penginapan beliau di hotel berkenaan pada jam 3 pagi. Sanusi menginap di hotel berkenaan jam 11.40 selepas selesai mesyuarat
Majlis Tertinggi Perikatan Nasional di Ibu Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dinyatakan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Kemenangan besar buat Anwar Ibrahim selepas menjadi Perdana Menteri 8 bulan. Prestasi Malaysia bertambah baik selepas banyak pemimpin luar negara dijadual membuat lawatan rasmi ke negara ini, kata Anwar Ibrahim. Malaysia kini dipandang hebat oleh pemimpin negara luar. Jadi, kalau Tun Mahathir kata dalam pentas dia, pentas politik bersama PAS baru-baru ini, kata Mahathir, jadikan Malaysia semula sebagai harimau Asia, sebenarnya tak tahulah apa indikator yang dikatakan oleh Mahathir Mohamad sebagai harimau Asia. Sehingga bagaimanakah bentuk harimau Asia yang beliau maksudkan? Kerana apabila Anwar Ibrahim kata Malaysia kini dipandang hebat oleh pemimpin negara luar, nyatanya Malaysia sudah menjadi harimau Asia sekali lagi. Tapi mungkinkah yang dimaksudkan oleh Mahathir itu ialah harimau Asia mengikut acuan Mahathir dan bukan mengikut acuan orang lain? Itukah yang dimaksudkan oleh Mahathir? Kerana Anwar Ibrahim mendedahkan banyak pemimpin luar negara yang kini telah mengatur jadual untuk membuat lawatan rasmi ke Malaysia, termasuklah Presiden Filipina, dan juga berpuluh tahun tidak membuat kunjungan ke negara ini. Selain itu, Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, juga dijadual berangkat ke negara ini awal bulan depan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekaligus membuktikan kerajaan perpaduan berjaya meningkatkan prestasi Malaysia di mata pemimpin luar. Ini kali pertama Presiden Filipina datang selepas berpuluh tahun tidak berbuat demikian. Sementara itu, awal bulan depan, Sultan Brunei juga akan berangkat ke sini. Orang pandang hebat Malaysia sekarang. Saya diundang ke meratan negara, termasuk Amerika Syarikat, Holland dan Arab Saudi. Tetapi saya tak pergi melainkan negara ASEAN yang perlu saya utamakan, kata Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan itu turut menepis dakwaan pembangkang yang memainkan isu beliau tidak diterima oleh Kerajaan Arab Saudi. Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Mahkota Salman, tulis surat yang ditandatangani sendiri olehnya, menjemput saya membuat lawatan rasmi, tetapi saya belum dapat memberikannya, tarik lagi, kata Anwar Ibrahim. Selain itu, minggu lalu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menghubungi saya, meminta saya membuat lawatan rasmi, kerana sebelum ini saya ke sana atas sebab gempa bumi, katanya. Beliau berkata hubungan baik antara negara penting bagi membuka peluang ekonomi, seperti kejayaan menarik pelaburan daripada syarikat kenderaan elektrik Telsa Inch ke Malaysia. Pembangkang memainkan isu yang mereka itu terlebih dahulu jumpa dan jemput Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Elon Musk. Betul kamu dah jemput tapi dia tak datang, kata Anwar Ibrahim. Ini penting. Macam jugalah kes Felda. Dah janji berikan pelupusan hutang Felda, tapi tak terlaksana. Lebih kurang ceritanya macam itulah kan. Janji nak kahwin, tapi tak kahwin-kahwin lagi. Lebih kurang gitulah. Begitulah dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini. Betullah kamu memang dah pun menjemput Elon Musk daripada Tesla, tapi dia tak datang, kata Anwar Ibrahim. Elon Musk yang hendak buat panggilan video untuk bercakap dengan saya dan beliau bersetuju membuka ibu pejabat Tesla di Cyberjaya. Ini kerana keyakinan beliau kepada Menteri Besar Selangor. Sebab itu dia mahu kekalkan Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling menarik berlaku di Selangor. Elon Musk mahu kalau Amiruddin dikekalkan sebagai Menteri Besar Selangor. Kalau anda ialah rakyat Selangor, ini satu peluang besar untuk anda semua. Kekalkan Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor, maka
pelaburan besar menanti, kekayaan besar menanti Selangor. Untungnya kamu. Harap-haraplah Tesla juga, Elon Musk juga berminat di Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazrin Unity Channel. Wah, ini rupa-rupanya yang berlaku. Ini rupa-rupanya sebab dan punca Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita, yang digelar sekarang ini di mana-mana media sosial sebagai Raja Lompat Parti dan Raja Lompat Gabungan Parti Politik. Apa pendapat kamu semua? Mereka nyatakan Mahathir ini boleh sudah digelar sebagai Raja Lompat Parti, Raja Lompat Gabungan Parti Politik. Apabila Tun Mahathir Mohamad telah pun secara rasminya memakai baju PAS dalam pentas kempen PAS. Mereka kata Tun Mahathir Mohamad dulu bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan UMNO. Selepas itu, apabila nasihat dan kehendak beliau tidak diikuti, kata netizen, beliau lompat lagi, membuat lagi parti Bersatu bersama Muhyiddin. Dan selepas itu, apabila beliau gagal memberikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan seakan-akan tidak menunaikan janji beliau, beliau dipecat daripada Parti Bersatu dan menubuhkan pula parti yang baru lagi, yaitu Parti Pejuang. Anda boleh hitung berapa parti dia. Dan waktu itu, sebelum menubuhkan Parti Pejuang, dia bersama dengan Pakatan yang dipanggil Pakatan Harapan. Setelah itu, dia lompat lagi, tapi menubuhkan pula parti baru, yaitu Parti Pejuang. Namun, ketika PRU15, beliau gagal. Semua calon dalam Parti Pejuang ataupun dalam gabungan GTA, Gerakan Tanah Air, semuanya kalah teruk sehingga tidak ada satupun yang mendapat uang pertaruhan mereka. Maka dengan itu, dia apabila ada sedikit pergeseran dengan anak beliau sendiri yaitu Mukhlis Mahathir dan beberapa isu yang lain, akhirnya dia keluar lagi Parti Pejuang, keluar lagi daripada GTA, gabungan Gerakan Tanah Air. Dan dengarnya dia menyertai lagi satu parti baru. Selepas itu, bersama dengan parti baru itu, ada lagi gerakan beliau, yaitu Gerakan Proklamasi Tanah Melayu atau Orang Melayu. Dan selepas seakan-akan proklamasi Melayu itu senyap dan seperti tidak mendapat sambutan daripada orang-orang Melayu, terutamanya orang muda, beliau tidak ada jalan lain selain menyertai pakatan ataupun menyokong Perikatan Nasional. Kembali semula ke pangkal jalan. Bersama sekali lagi dengan Muhyiddin Yassin. Tapi yang mengejutkan kita ialah beliau bersama dengan Parti PAS. Yang selama ini beliau caci, yang selama ini beliau selalu kecam dan tidak sebulu. Ada orang kata Mahathir Mohamad sanggup menelan semula air liur, menelan semula ludah yang diludah sebelum ini ke langit. Dan mereka kata itu kena pengorbanan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan pengorbanan, tapi tindakan terdesak beliau untuk kelihatan relevan semula, untuk kelihatan diperlukan semula. Dan rupa-rupanya punca utama Mahathir menyertai parti ataupun di pentas Perikatan Nasional kerana menurut Rafizi adalah kerana menjadi pertemuan geng-geng beremosi. Kemunculan pertama kali bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad di pentas Perikatan Nasional malam kemarin disifatkan satu pertemuan geng-geng beremosi. Timbalan Presiden Parti Keadilan PKR Rafizi Ramli berkata, pertemuan Mahathir bersama pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu di pentas itu bukanlah membincangkan soal masalah negara, tetapi lebih kepada pertemuan geng tak suka Anwar. Iyalah kan,
memang ketara sangatlah kalau Mahathir itu tak suka dengan Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Tapi syukurlah, belum lagi Tun Mahathir Mohamad meninggal dunia, dia telah pun melihat Anwar Ibrahim. Dia sempat melihat, menyaksikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan jauh lebih hebat daripada Perdana Menteri yang lain. Ia lebih kepada pertemuan geng-geng emosi. Dia tak sentuh pun isu hutang negara. Dia tak bincang macam mana kita bincang di sini. Contohnya membincangkan tentang apa nak buat pasal chip. Pertemuan ini lebih kepada kami tak suka Anwar. InsyaAllah rakyat boleh membuat penilaian. Cuma saya tidak akan terheret untuk bermain emosi yang sama, kata Rafizi lagi. Kita ada kerja nak buat dan kita tak boleh selesaikan masalah dalam keadaan beremosi. Kita ada polisi yang baik dan kita fokus bagaimana hendak menyampaikan kepada rakyat, kata Rafizi lagi. Rafizi berkata, ia adalah hak Mahathir untuk menghadiri mana-mana kempen parti politik. Begitupun kata Rafizi, pilihan raya adalah medan terbaik untuk membandingkan soal dasar serta mencari solusi. Selesaikan masalah rakyat dan bukannya dijadikan medan untuk bermain emosi semata-mata. Apa yang terbaik, saya ingat kita serahkan kepada rakyat untuk PRN ini. Cuma seperti saya ulang seperti dalam ceramah saya sebelum ini, pilihan raya ini ialah medan terbaik untuk kita membandingkan soal dasar, program, persaingan dan selesaikan masalah rakyat dan negara. Ia tidak baik jika dijadikan medan untuk memainkan emosi. Saya yakin sebenarnya rakyat boleh menilai apabila Tun hadir di atas pentas PAS dan bersatu, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, tentunya channel yang terbaik dengan informasi yang terbaik. Masih lagi bercakap tentang Sanusi. Kali ini satu perkara yang paling menarik perhatian kita semua. Kamu cerca raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan terlibat dalam kes Menteri Besar sementara Kedah Mohamad Sanusi Maknur yang sedang menghadapi pertuduhan mahkamah. Menurutnya, pembangkang telah hilang modal sehingga mengaitkan dirinya dengan kes Sanusi. Hari-hari Perdana Menteri dicecah, dimaki dan dihina. Saya tidak ambil tindakan, tidak suruh notis atau polis ambil tindakan, kata Anwar Ibrahim. Tapi cerca dan singgung raja itu nasib kamulah. Jadi yang buat laporan polis Dewan Diraja Selangor. Bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Tidak, kata Anwar Ibrahim. Ini satu perkara yang paling menarik perhatian kita semua. Rupa-rupanya di sebalik laporan polis yang dibuat oleh Dewan Diraja Selangor, ada yang menarik perhatian kita semua. Yaitu Anwar Ibrahim kata, apabila Anda cerca dan singgung raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim merujuk kepada Sanusi Maknur. Anwar juga kata, yang buat laporan polis ialah Dewan Diraja Selangor, bukan Anwar Ibrahim, bukan saja orang-orang rakyat tempatan atau rakyat biasa, tetapi juga Anwar Ibrahim bertanya, bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Kerana Dewan Diraja Selangor yang kita ketahui ialah satu dewan yang mana dinaungi oleh Sultan Selangor itu sendiri. Jadi, jawapan kepada persoalan, bolehkah Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis tanpa perkenan Sultan? Jawapannya, tidak. Jadi, nasib kamulah Sanusi kerana cerca dan singgung raja, kata Anwar Ibrahim. Kemudian, Pesuruh Jaya PAS Selangor pergi jumpa Sultan Selangor minta ampun. Tuanku Tita, kes belum selesai. Maka, Ketua Polis Negara buat kenyataan Sanusi ditangkap dan didakwa. Apa pula salah Perdana Menteri kali ini, kata Anwar Ibrahim. Pembangkang dah tak ada modal. Kamu ni cakap tanggunglah.
Hebat sangat kan, kata Anwar Ibrahim selepas merasmikan Majlis Sentuhan Kasih Desa Selangor dan mini karnival usahawan desa di Stadium Sungai Besar, Sebak Bernam. Sanusi dituduh di mahkamah pada 18 Julai lalu atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan pertuduhan kerajaan perpaduan, penubuhan kerajaan perpaduan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu dituduh melakukan kedua-dua kesalahan terbabit di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak dekat Kuala Lumpur pada 11 malam 11 Julai lepas. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sanusi bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nur Rajia Madzin dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Kedua-dua hakim membenarkan Sanusi diikat jamin RM5.000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan dan mengarahkan tertuduh tidak membuat sebarang komen berhubung kes sehingga kes berkenan selesai, serta menetapkan 4 Oktober untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini yang paling menarik. Kamu cercar raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Bye-bye.